Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam pada penciptaannya, iaitu binatang Al-An'am. Apa itu binatang Al-An'am? Binatang Al-An'am ialah binatang ternakan. Tugasan dan amanah ini diberikan oleh Ustazah Mahfuzah yang merupakan lecturer bagi subjek CTU 211 kepada kami untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam pada penciptaan binatang Al-An'am. Saya akan menyerahkan penjelasan selanjutnya kepada Hazrin dan juga Raja. Bukti kebesaran Allah. Setiap bahagian haiwan dicipta dengan manfaat yang tersendiri. Seluruh haiwan dicipta untuk manfaatkan kepada seluruh umat manusia. Dengan ini, terhasillah pelbagai produk di industri, tidak kira di mana-mana industri, sebagai contoh, pharmaceutical, kosmetik dan teknikal. Untuk mengaitkan dengan tajuk yang akan kami sampaikan, maka terhasillah gelatin, iaitu protein yang dihasilkan daripada pelbagai rangkaian kolagen. Ini dapat membuktikan bahawa lemak haiwan mengandungi kolagen. Baiklah, seterusnya, bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kenapa Allah menciptakan kolagen? Kenapa Allah menciptakan gelatin? Yang pertama, membantu menambah nilai sisa tulang. Okey, apabila haiwan disembelih di mana-mana pusat sembelihan di rumah sembelih, kebiasaannya tulangnya akan dibuang kerana tidak akan digunakan. Tetapi apabila Allah menciptakan gelatin ni, kita mendapat tahu yang gelatin terhasil daripada lemak haiwan dan juga di dalam tulang. Oleh itu, mereka akan mengambil tulang-tulang yang tidak digunakan ini untuk diproses dan menghasilkan gelatin yang dapat digunakan dalam produk makanan. Selain itu, bukti yang kedua ialah Allah menciptakan kolagen untuk membantu manusia memperkembangkan industri tanpa mengeluarkan kos yang tinggi. Untuk penerangan ini, kenapa kita kaitkan dengan kos? Sebabnya, apabila tulang-tulang tadi yang tidak digunakan kita ambil semula, kita tidak membeli tulang tersebut. Tulang tersebut sudah sedia ada daripada proses sembelihan. Baiklah, yang ketiga, Allah menciptakan binatang Al-An'am ini. Allah menciptakan proses sembelihan untuk membantu menyucikan daging dengan caranya memotong urat merih dan halkum. Bukti yang akhir sekali ialah dengan adanya binatang Al-An'am dan proses sembelihan ini, Allah membuktikan bahawa ini akan membantu kita menjaga maqasid syariah daripada makanan yang tidak suci. Kerana apabila binatang yang mati kerana tidak disembelih, ia dinamakan sebagai bangkai dan Allah mengharamkan kita untuk makan bangkai. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah dan daging babi. Surah Al-Baqarah ayat 173. Kita, umat Islam, diharamkan memakai bangkai kerana ianya memudaratkan bagi badan kita sendiri. Setiap perkara yang dilarang olehnya ada sebab yang tersendiri. Oleh sebab itu, kita digalakkan melakukan aktiviti penyembelihan binatang. Ibnu Kathir berkata, begitu juga dilarang memakan daging babi, baik yang mati dengan cara disembelih atau mati dalam keadaan tidak seperti biasanya. Lemak babi juga haram dimakan sebagaimana dagingnya kerana penyebutan daging dalam ayat cuma menunjukkan keumuman aghlabiyah, atau dalam daging juga sudah diambil pula lemaknya, atau hukumnya diambil dengan jalan qiyas, analogi. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim. Babi haram dimakan oleh kerana babi adalah haiwan yang memakan najisnya sendiri. Dari sudut sains pula, Universiti Sains Malaysia berjaya menghasilkan kaedah untuk menentukan sama ada sumber asas pembuatan kapsul produk pharmaceutical itu halal atau sebaliknya semasa memasuki pasaran. Selain itu, pensyarah Pusat Pengajian Sains Farmasi, Profesor Madya Dr. Gamle Harm berkata, kandungan penghasilan kapsul itu dapat dikesan melalui teknik pengekstrakan dan pengasingan protein. Hikmah Allah menjadikan binatang Al-An'am. Ya, hikmah pertama adalah untuk mengatasi masalah yang timbul dalam industri makanan, khususnya dalam memperbagaikan produk. Sebagai contohnya, Allah menjadikan lembu, dan dari lembu tu kita boleh dapatkan susu, dan dari susu tu kita boleh lagi dapatkan produk tenusu
Contohnya macam yogurt dengan keju. So dia dah mempelbagaikan produk makanan. Yang kedua, dapat menghasilkan bahan ramuan atau pengawet makanan dalam industri pemprosesan makanan. Daripada haiwan juga kita boleh dapatkan gelatin yang membolehkan untuk mengawet makanan. Seterusnya, dapat menghasilkan produk untuk industri farmaceutical. Sebagai contohnya, gelatin juga dapat digunakan dalam bentuk jelly dan dapat dibuat pelbagai ubat daripada jelly itu. Dan hikmah terakhir adalah menghasilkan pelbagai produk makanan. Seperti kita tahu, daripada binatang al-an'am juga banyak terhasilnya produk-produk makanan. Dari sudut akhlak pula, kita hendaklah menjaga tubuh badan yang dikurniakan supaya dapat menghindari perkara yang memudaratkan terhadap diri sendiri. Antaranya adalah bersenam, makan makanan yang berkhasiat dan juga menghindari arak ataupun alkohol. Kemudiannya, kita semasa ibadah berkorban, kita hendaklah menyedekahkan hasil sembelihan seperti yang diajar dalam Al-Quran. Kemudian, kita hendaklah makan haiwan sembelihan yang disembelih mengikut syariah Islam. Sebagai contoh, haiwan tu masa sembelih, sebelum sembelih tu kena baca bismillah, potongnya betul ke tak. Kemudian semasa penyembelihan, kita hendaklah mematikan haiwan dengan segera bagi mengurangkan rasa sakit terhadap haiwan tersebut. Sekian saja daripada kami, iaitu anggota daripada kumpulan 2. Saya Nurul Syahra binti Maswan. Saya Raja Amirul Syaukat bin Raja Sazrin. Nama saya Muhammad Hazrin Amri bin Muhammad Hariri. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.